yang sebenar, iaitulah dia kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan rasa kekecewaan itu, rasa kesedihan, kesunyian dan kesepian itu, akhirnya suatu hari nanti kita akan syukuri, kita akan hargai, kerana ia menjadi satu titik tolak kepada perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Sahabat-sahabat, Ustazah nak tutupi dengan satu pesanan sahabat-sahabat. Jika dalam hidup ini tidak ada lagi bahu manusia untuk dijadikan sandaran, jika sudah tidak ada telinga manusia untuk mendengar segala luahan perasaan hati kita, maka tibalah masanya tempat bersujud menjadi tempat terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada makhluk, kepada manusia yang akhirnya kita terasa sakit hati, kecewa dan sebagainya sahabat-sahabat. Kerana yang namanya manusia itu akan ada masanya melakukan kekecewaan, sebab dia mempunyai kekurangan. Kita juga ada kekurangan. Maka sahabat-sahabat, letakkanlah tempat pergantungan kita yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Sebut banyak kali, ulang banyak kali dalam hati, dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita hanya ada Allah sahabat-sahabat. Kita tidak sendiri. Kita ada Allah Azza wa Jalla yang sentiasa. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita. Cukuplah Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allahu a'lam. Allah, itu dia kan Ustazah. Kalau macam mana kita susunkan kehidupan kita itu di awalnya, moga-moga di hujung itu nanti seperti apa yang kita susunkan itu, moga kita dapat yang sebaik-baiknya kan. Kehidupan kita yang awal itu kalau cantik ya ia, maka di hujung itu nanti pun akan cantik juga. Masya Allah. Amin, kan. Insya Allah. Kita harap sedemikian, dan apa yang kita bincangkan ini insya-Allah semoga penuh bersemangat dan kita penuh letakkan pengharapan kita, pergantungan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa yang kita bincangkan ini insya-Allah di awal tahun pasti semua nak yang baik-baik Ustazah kan. Semua nak yang elok-elok saja. Jadi jom kita susunkan sebaik mungkin supaya tujuan hidup kita ini adalah kerana Allah, dan memang apa yang kita bawakan ini semuanya adalah untuk agama. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Masya-Allah, banyak yang kita dapat ni. Kita akan ketemu lagi untuk siaran hari waktu yang sama menerusi rancangan Tarbiyah. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara menerusi perkongsian rancangan Tarbiyah. Yang like, comment, share. Terima kasih banyak-banyak yang juga isikan, titipkan lagi learning point dekat situ. Masya Allah, banyak yang kita belajar. Nanti ada yang tengok semula ruangan komen, boleh juga dapat manfaatnya di situ. Masya Allah. Okay, ada yang lagi nak buat ulang kaji, boleh saja layari di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM FM. Anda boleh dapatkan perkongsian rancangan Tarbiyah di situ. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. IKIM FM, inspirasi utama anda. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis
midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Okey, bye. Assalamualaikum. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu.
IKIM FM, inspirasi utama anda. مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نبي الله مرحبا يا شفيع الله مرحبا يا نور العين مرحبا يا حبيب مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نبي الله مرحبا يا شفيع الله مرحبا يا نور العين مرحبا يا حبيب مرحبا 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 يا نور العين مرحبا يا خاتم الأنبياء مرحبا 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 مرحبا
sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. لبيك اللهم Lembaga Tabung Haji dan Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia menganjurkan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan dari 19 Januari hingga 21 Januari 2024. 9 pagi, 9 malam di Movenpick KLIA. Dapatkan di sini pakej haji terbaik dari 25 syarikat pengelola jemaah haji berlesen. Pilih keselesaan, pilih pakej haji. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya. Pertemuan untuk diinspirasi ilmu. Jom nak sama-sama terus kita bawakan siaran langsung kita ketika ini dalam rancangan Tadabbur. Anda boleh tonton di YouTube, di Facebook Live sekarang sebab kita nak bawa lagi rancangan Tadabbur ini untuk tahun 2024. Masih lagi kita sama-sama kekalkan, okey? Sebab nak hayati lagi perbincangan yang penuh manfaat dalam rancangan ini. Okey, saya nak ajak anda untuk juga sama-sama berada di platform online kita di YouTube, di Facebook. Like, comment, share. Kita tengok sekejap lagi siapa yang dah mula masuk tu. Kita baca komen sekejap lagi kan. Yang tengah dengarkan sebelah utara ke, pantai timur, pantai barat maupun sebelah selatan, Sabah, Sarawak. Terima kasih yang terus ikuti ruang bicara kita untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Menerusi rancangan Tadabbur, jom kita masih lagi kekalkan dengan panel tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada dekat konti kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Dr. Samsul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Baik seadanya. Selamat tahun baru. Betul. Juga betul Doktor. Kan? Apa azam tahun ni? Oh itulah. Nak sambung balik ke macam mana ni? Yang tahun lepas boleh tak habis lagi. Yang tahun lepas pun tak habis lagi ni kan. Nak sambung balik ke dan terus orang kata kena semangat lah. Kena semangat. Kena semangat kan Doktor? Dan doa banyak-banyak. Mulakan dengan niat yang baik. Betul. Kan kita harap sedar weekend lah kita dapat teruskan sebab ramai juga yang kata sebut awal tahun baru je semua nak barulah semangat baru usahanya dan bagus ada perkembangan yang baik sebenarnya kan Doktor. Supaya kita dapat teruskan dengan orang kata apa sebolehnya dan kita susunlah sebaik-baiknya. Doktor macam mana okey-kah semuanya? Kan Alhamdulillah kan selalu tengok dekat TV Jerah ada spek dia lain hari ni kalau IKIM dia spek lain. Terima kasih. Orang yang sama. Itulah kan. Masya-Allah. Terima kasih Doktor. Sudi lagi sama-sama kita. Dah pun mula masuk komen Zaliha Safi'i. Terima kasih katanya Dr. Samsul. Selamat datang dan semoga kita penuh dengan sahabat-sahabat syurga kita yang mendengarkan rancangan Tadabbur dekat sini. Masya-Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kan ramai lagi yang masuk tu. Alhamdulillah. Doktor, jom kita nak buka lagi Al-Quran. Ini sangat penting ni sebab kita nak sama-sama faham, kita baca, kita faham, kita terus amalkan. Okey, itu konsep dalam rancangan Tadabbur kita. Dan untuk kali ini pertemuannya kita nak bincang bawa surah Al-Balad. Kita nak faham dan kita akan tadabbur sama-sama. Doktor, jom kita mulakan mukadimah kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man tabi'alah amma ba'. Yang dimuliakan DJ Syafiq dan juga ada sahabat kita hari ini yang menemani kita. Betul. Ya. Tuan Anwar Afiq Alhamdulillah. Teman-teman kita ni kan. Teman-teman kan kita pada hari ini alhamdulillah. Dan juga seluruh kita punya penonton kita di FB IKIM FM. Dan tadi kita telah bacakan beberapa kawan-kawan kita Zaliha Syafi'i, Maziah J, Feroz. Jadi ini semua orang-orang yang alhamdulillah telah bersiaran bersama dengan kita. Betul.
Jadi kita ucapkan terima kasih dan kita mengharapkan diberkati oleh Allah Ta'ala di mana saja mereka berada, insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan tadabburkan satu surah yang penting, iaitu surah Al-Balad, ya, yang bermaksud negeri, ya. Dan dia termasuk dalam surah-surah Makkiyah, surah-surah pendek di bawah juz Amma, dan dia ada 20 ayat, ya, dan dia turun sesudah surah Qaf. Baik. Saya akan bacakan dulu, dia ada 20 ayat saja. Hari ini kita rasa mungkin boleh habis, insya-Allah, ya. Jadi kita akan tadabburkan, kita akan baca dulu daripada ayat pertama sampai ayat 10, ya. Nanti kita akan sambung pula 11 ke 20, insya-Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أخلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. صدق الله العظيم. Daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, iaitu kota Mekah. Dan kamu wahai Muhammad berada di kota Mekah ini. Dan demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahawa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 mata, lidah dan 2 bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Baik, itu terjemahan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat surah ini sebenarnya adalah merupakan satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan negeri Mekah, ya. Yang mana Mekah adalah merupakan Ummul Qura, ya, yang kita tahu dia adalah merupakan tempat yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah merupakan tempat di mana letaknya Kaabah Al-Musharrafah yang menjadi kiblat kepada kita, ya. Baik, kalau kita melihatkan surah ini adalah merupakan satu surah yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dikatakan, kamu wahai Muhammad wa anta hillun bihadzal balad, kamu wahai Muhammad bertempat di kota ini, ya, dan diberikan kepada kamu ini keizinan untuk berbuat apa sahaja di kota itu, ya. Dan kalau kita lihatkan di Mekah ini, dia bukan suka-suka hati kita nak buat apa yang kita nak buat, ya. Dia ada peraturan-peraturan yang tersendiri, ya, khususnya kalau orang yang pergi menunaikan haji di sana. Kalau orang yang sedang ihram, contohnya tidak boleh mematahkan, ya, pokok-pokok di tanah Mekah dengan begitu saja, ataupun mengalihkan apa-apa yang ada di tanah Mekah itu dengan begitu saja. Dia ada syarat-syarat yang tertentu lah. Jadi kerana itu dia adalah merupakan satu tempat yang Allah Ta'ala sucikan, dan dia mempunyai syarat-syarat tertentu untuk khususnya ibadah haji dan umrah kita, ya. Jadi ini adalah merupakan tempat di mana kita katakan terletaknya Kaabah yang suci dan tanah yang suci, dan kemudiannya di sana juga kita melakukan haji dan umrah, ya. Baik. Jadi secara keseluruhannya dalam surah Al-Balad ini Allah SWT nak menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan negeri Mekah, ya, kemuliaan Nabi SAW, dan juga disebutkan wawalidi wa ma walad, dan juga demi bapa dan anaknya. Jadi dinisbahkan oleh para mufassir yang dikatakan wawalidi wa ma walad. Walid ini, bapa ini dinisbahkan kepada Nabi Adam AS, ya. Dan juga wa ma walad, dan apa yang menjadi anak keturunannya, iaitulah manusia keseluruhannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya wahai manusia, kamu menjadikan daripada seorang lelaki, itu Adam, dan seorang perempuan, itu Hawa, dan keluar daripadanya itu anak pinak yang bersuku-suku, berkaum-kaum, berpuak-puak, yang banyak jenisnya, dan mereka ini bertebaran di atas muka bumi. Tujuannya lita'arafu, untuk mengenal satu sama lain, ya. Dan Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya orang yang paling tinggi darjatnya insya Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling tinggi takwanya. Ya, orang yang paling dapat membawa dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang dapat kita lihat. Allah menjelaskan perkara ini kepada kita, ya. Dan kejadian manusia ini Allah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan yang susah. Ya. Dan kita tahu dalam ayat yang lain juga ada sebut, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, harus disebutkan dalam bentuk kejadian yang sempurna, tapi dalam surah ini disebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu daripada kesusahan, ya, susah, ya, dan kesusahan ini termasuklah kesusahan dunia dan kesusahan di hari akhirat. Maksudnya perjalanan kita di atas muka bumi ini sebenarnya bukan senang. Ya. Allah menyatakan contohnya dalam suratul Mulk, Allah mengatakan dan Allah menciptakan mati dan hidup, ya. Allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah menciptakan mati dan hidup, ya, untuk menguji siapakah dari kamu yang terbaik amalannya. Jadi memang kita ni, kita nak lahir kat muka bumi ni pun, kalau kita lihat kan memang susah. Mak kita mengandungkan kita 9 bulan 10 hari kan, dalam kandungan. Mak kita pun susah. Bila kita lahir pun memang dalam keadaan yang dalam keadaan yang tidak mempunyai daya upaya dan sebagainya. Kemudian jaga oleh mak dan ayah kita, dan bila mana kita ni dalam keadaan yang nak membesar, macam-macam kesusahan yang kita alami, ya. Jadi kalau kita lihat itulah, dan bila dah besar pula ada kesusahan-kesusahan lain yang pula kita alami, ya. Dan bila mana kita dah dewasa, dah jadi ayah dan sebagainya pun ada kesusahan dia, kan. Dan di situlah kalau kita lihatkan perjalanan kehidupan manusia ini memang akan bertemu dengan kesusahan demi kesusahan, kerana Allah nak menguji dalam kehidupan kita tu siapakah yang terbaik amalannya. Ya, jadi itu kan itu sebab kita katakan bila kita dalam kehidupan ini menempuh satu-satu kesusahan, ya, maka hendaklah kita bersabar, kan. Dan sabar itu sebenarnya dia memberikan kepada kita ini penghapusan dosanya dan peningkatan darjatnya si Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan itulah kehidupan. Jadi dalam kehidupan dia kena banyak bersabar dan bersyukur di atas apa yang telah Allah berikan kepada kita pada penghujung perjalanan kita itu. Sebab pastinya dalam kesusahan tu akan diiringi dengan kemudahan, kesenangan. Innamal usri yusra, kan. Jadi memang Allah Ta'ala akan bagi kita kesenangan. Bila Allah Ta'ala uji kita dalam kesusahan, pasti di hujungnya ada kesenangan, kemudahan, kan. Jadi ini satu perkara yang dapat kita faham, ya, berkaitan dengan perjalanan kehidupan manusia. Baik, kemudian disebutkan lagi ayah sabu'an la yaqdiru alaihi ahad, ya. Adakah manusia itu menyangka bahawa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa ke atasnya? Jadi di sini Allah Ta'ala nak membawa satu pandangan, ya, tentang manusia ni yang asalnya kalau kita lihatkan lahir dalam keadaan yang tidak mempunyai kemampuan, tapi bila dalam perjalanan kehidupan tu Allah dah bagi kelebihan, Allah dah bagi kepada dia kemampuan, ada pemikiran, ya, Allah Ta'ala bagi kepada dia boleh berfikir, Allah Ta'ala boleh bagi kepada dia ada sedikit harta, dia dah mula sombong, kan. Dia dah mula sombong. Jadi bila Allah Ta'ala lepaskan dia sikit daripada kesusahan tu, dia menuju kepada kesenangan, kebanyakan manusia ni dia lupa. Inilah dia, kan. Jadi ini standard lah, kalau kita tengok mana-mana ayat makiyah memang akan menceritakan masalah ni. Sebab dalam Allah nak mendidik kita ni, Allah mengulang-ulang perkara ni. Sebab inilah benda yang biasa berlaku pada manusia, yang kita mudah lupa dengan nikmat Allah Ta'ala. Sampai kalau kita tengok surah Rahman, ya, Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Maksudnya banyak sangat nikmat yang kita diberikan yang kita tak ingat dan kita dustakan perkara itu. Allah ulangkan dan ulangkan. Begitulah kasih sayang Allah Ta'ala pada kita dalam pendidikan, nak menjadikan kita ni sebagai insan rabbani, ya. Jadi Allah tegur kita, apakah kamu menyangka tidak akan ada seorang pun yang akan berkuasa di atas kamu? Jadi dia di sini kita dapat fahamlah, inilah common case yang berlaku pada manusia, kan. Sebenarnya kalau Syafiq tengok juga surat balad ni juga boleh dikaitkan dengan pentadbiran negara. Kan, dia bukan hanya ini sekarang kita bincangkan tentang peribadi, tentang circle yang kecil, kan. Tapi untuk circle yang besar inilah juga
pentadbiran negara tu. Kan bila mana kita rasa tak ada orang yang pantau kita, berlakulah ketirasan, berlakulah rasuah, berlakulah macam-macam. Kan? Jadi ini salah guna kuasa. Sebab baik ataupun tidaknya negara itu letaknya pada pemimpin dia. Betul. Jadi ini satu benda yang dapat kita kaitkan, sama ada dalam bentuk yang mikro ataupun yang makro. Kan? Jadi surah Al-Balad ni dia memang macam tu. Dia cerita tentang negeri. Nak membangunkan negeri ini asas dia. Kan? Jadi di situ Allah menjelaskan kepada kita, pertama sekali kita kena bertakwalah, sebab nak merasakan bahawa Allah Ta'ala tu melihat kita, kan? Dan nak bertakwa tu dimulakan dengan ibadah. Sebab itulah bila mana ditanyakan tentang ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan anil ihsan, apa kata Jibril? Jibril mengatakan anta mudallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Taala itu seolah kamu melihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak melihat dia, ketahuilah Allah melihat kamu. Jadi ada dua benda kat sini. Pertama, dalam ibadat kita melihat Allah. Kalau maksudnya melihat Allah tu bukan dengan mata kepala. Tak mungkin kita dapat melihat Allah dengan mata kepala di dunia. Nanti ke akhirat insya-Allah lah. Maksudnya dengan mata hati. Maksudnya dalam ibadat kita kena melihat Allah Taala dengan mata hati, dan kalau kita tidak melihat Allah Taala dengan mata hati, kita kena rasakan Allah menguasai kita atau mengawasi kita, melihat kita. Ini konteks yang kita kena faham, ya. Jadi di sinilah sebenarnya asas dalam nak membina sesuatu yang baik, iaitu sifat takwa tu. Rasa diawasi oleh Allah. Macam kita lah kadang-kadang mungkin depan bos kita boleh berlaku, orang kata apa, buat kerja tertib, ya kan, bagus, ya kan. Belakang bos, kan, siapa nak pantau kita, kan. Jadi sama juga bila mana depan orang mungkin kita boleh tunjuk yang kita baik, tapi belakang orang kita dengan Allah Ta'ala saja. Betul. Inilah perkara yang perlu kita ingat, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, ayahsabul an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu menyangka tak ada orang yang berkuasa di atas kamu sesuatu? Jadi ini dia, ya. Baik. Dan kemudiannya pada ayat yang ke-6 Allah menyatakan, dan dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak, yaqulu akhlaqtu malan lubada, ya. Dan disitulah kalau kita lihatkan punca kerosakan manusia. Nampak simple, tapi ini punca kerosakan manusia, iaitu harta benda dunia. Kan dalam sebuah hadis dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta dunia ni dia adalah merupakan kepala kepada semua penyakit, kan. Semua kejahatan bermula dengan cinta dunia, bermula dengan rakusnya dunia. Rakusnya kita dengan dunia tu. Ni dia. Jadi ini satu benda yang kita lihatlah berlaku pun dekat kita, kan. Allah bagi rezeki lebih, dapat beli rumah dekat bahagian mana pun, dekat tingkatan mana pun dalam masyarakat. Kalau seorang peniaga, inilah ujian dia. Kalau kita sebagai seorang pensyarah, inilah juga ujian dia. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, orang politik, inilah juga ujian dia. Kan? Semua bercerita tentang harta, bercerita tentang kemewahan, kebanggaan, kan? Harta benda dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang Allah Ta'ala ingatkan pada kita, ya. Dan bila mana perkara itu terjadi, Allah mengingatkan pada kita, ya. Ayahsabu an lan yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahawa tak ada seorang pun melihat dia? Jadi di sini kita dapat faham bahawa walaupun kita berseorangan, tapi Allah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu. Di mana saja kamu berada. CCTV Allah. Hebat. Sistem, kita kata sistem disiplin diri ni sebenarnya kalau kita bangunkan tak perlu CCTV dah. Betul. Kan, kalau kita bangunkan insan tu. Dia rasa. Tapi kalau insan tu sendiri tak dibangunkan, itu masalah dia. Betul. Sebab tu kita katakan dalam nak melihat satu pembangunan tu baik atau tak baik, dia bergantung dengan 3 faktor. Ya. Pertama, faktor manusia. Ya. Yang kedua faktor sistem, yang ketiganya infrastruktur. Infra. Daripada ketiga-tiga faktor ni, faktor kemanusiaan lah yang menyumbang paling banyak ataupun paling besar peratusannya dalam nak membuat satu kejayaan. Maksudnya kalau manusia tu bagus, walaupun sistemnya tu agak kurang bagus, infranya tu agak kita kata keterbelakang, insya-Allah dia akan berjaya. Tapi macam mana bagus pun sistem, macam mana hebat pun infra, tapi kalau manusia ni tak dibangunkan, dia tetap akan jadi hancur pada akhirnya. Jadi ini benda yang kita katakan asas dalam kita nak melihat sesuatu tu bagus atau tak bagus, baik ataupun tak baik, berjaya atau tak berjaya. Faktor insan tu sangat memainkan peranan yang penting. Malah setengah daripada
para pengkaji meletakkan faktor insan tu 70%. Berbanding dengan faktor sistem dengan faktor infra tadi. Jadi di sinilah sebenarnya Allah mengajar kita. Sekarang ni apa yang ada, sistem yang bagus dan sebagainya, sebab apa? Sebab nak kawal insan tu, tahu orang tu, nak pantau insan tu kan. Kan, lepas tu dia ada macam-macam sistem lah kan. Bukan kata sistem apa ni CCTV je dalam kerja kita ni pun. Dia ada macam-macam borangnya, nak kena tahu masuk tak masuk, kerja tak kerja, sign tak sign kan. Tapi sebenarnya dalam hal ni Allah mengatakan bahawa yang melihat tu adalah Allah. Jadi kalau orang yang menjadikan Allah tu sebagai CEO-nya, segalanya akan di situ dia akan rujuk kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah apapun yang datang pada dia tu, dia akan jadikan sebagai amanah untuk dia tadbir dengan cara yang baik, yang akhirnya nanti akan membawa kepada kejayaan. Betul. Itu yang penting. Jadi kemanusiaan itu penting. Hati jiwa. Masalah sekarang ni orang dah hilang nilai kemanusiaan tu. Kan? Dah hilang. Bila hilang nilai kemanusiaan, tak ada apa. Tengoklah apa jadi kat Gaza. Kosong. Kan? Kalau kita tengok, bukan calang-calang negara-negara yang duduk kat sebelah-sebelah dia tu. Kan? Tapi sebab dia orang tu dah hilang rasa kemanusiaan. Tengok macam tu je lah. Di sinilah krisis yang besar yang berlaku pada abad ni. Hilang nilai kemanusiaan. Baik, jadi Allah dah sebut benda ni dalam surah Al-Balad ni. Dan dalam nak membina negara ni, yang paling penting adalah dibangunkan dulu insan tu. Dan cara nak bangun insan yang terbaik adalah cara yang Allah Ta'ala tunjuk lah. Sibghatullah. Wa man ahsana minallahi sibghatan. Sesungguhnya celupan Allah lah yang terbaik. Mana lagi celupan yang lebih baik daripada celupan Allah Ta'ala. Betul. Jadi kena balik kepada Quran, kena balik kepada sunnah, kena balik kepada cara Allah Ta'ala tu mendidik para rasul, para nabi. Dan para nabi itu tengok macam mana mereka mendidik para pengikut mereka. Para Nabi SAW mendidik para sahabat, generasi di zaman dia. Barulah nanti kemanusiaan itu dapat dikembalikan, dapat dipulihkan. Sebab krisis kemanusiaan ini berlaku sejak zaman Nabi Adam lagi. Anak Nabi Adam pun berbunuh sesuatu sendiri. Apatah lagi sampai kita. Kan? Jadi di sini pentingnya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Balad ni. Dan Allah menyatakan kemudiannya, alam naj'al lahu ainain. Apakah kami tidak menjadikan pada kamu itu dua mata untuk kamu melihat, walisan wa syafatain, lisan dan juga bibir kamu untuk kamu bercakap. Maksudnya dalam hal ni betul lah kata orang Melayu kan, binasa pulut santan binasa macam mana kan. Kerana mulut badan binasa. Macam itulah dia punya pepatah kan. Kita nanti minta tolong kita punya kita punya sahabat-sahabat kita di MV kan. Jadi sebab mulut kata-kata kita badan binasa. Jadi Allah ingatkan kepada kita, ada mata jangan tengok saja. Kan? Ada lisan jangan cakap saja. Tapi dalam hadis mengatakan, kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah kamu cegahnya dengan tangan. Cegah dia. Semampu kita kan. Jangan tengok saja. Kalau tak mampu, dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, dengan hati. Kan? Maksudnya mesti ada benda tu. Rasa benci kepada keburukan. Keburukan itu sendiri. Sebab keburukan ni sebenarnya dia melawan kepada fitrah. Fitrah manusia ni baik sebenarnya. Jadi semua benda-benda buruk ni, semua benda-benda yang kita katakan dunia dan sebagainya ni, nak mengotorkan fitrah kita. Jadi inilah benda yang Allah nak ajar pada kita, supaya jangan kita lari daripada fitrah kemanusiaan itu yang berteraskan ketuhanan. Itu dia. Dan Allah menyatakan pada ayat ke-10, Allah mengatakan wahadainahu najdain, dan sesungguhnya kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksudnya jalan kebaikan dan juga jalan kefasikan. Dan perkara ini Allah telah sebut juga, kita dah belajar beberapa surah yang sebelum ini. Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah ilhamkan kepada kita ni dua jalan, iaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang mengikut jalan ketakwaan, yang mengikut jalan kebaikan, tapi rugilah yang mereka mengikut jalan-jalan kefasikan. Jadi kalau kita lihatkan, itu satu benda yang Allah sebutkan, wahadainahu najdain, dan kami telah tunjukkan kepada dua jalan. Maksudnya dalam hal ini Allah bagi pilihan kat kita. Sebab tu tadi kita sebut, masuknya tahun baru, di antara perkara yang kita kena jaga apa?
niat lah. Betul. Walaupun kita kata ni tahun baru ni bukan tahun baru hijrah pun kan. Kita dia Masihi kan. Tapi tahun baru jugalah kan bagi kita yang ikut kalender Masihi ni. Betul. Jadi di sini bila kita nak sebut tentang azam ke, nak sebut tentang apa yang kita nak capai di dalam tahun 2024 ni ke, dia mesti mulakan dengan niat. Kan setiap hari kita nak pergi kerja pun kena niat. Niat. Hari ni nak buat apa, nak buat apa kan. Baiki niat. Betul. Kan kata Ibn Athaillah Sekandari, min alamatin nujhi fil nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Dia katakan bahawa sesungguhnya tanda kejayaan seorang itu di hujung perjalanannya ialah dia rujuk pada Allah Taala di awal perjalanan. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang kita kena faham. Bermulalah kita dengan niat untuk mencari redha Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan redha dalam perbuatan kita seterusnya. Dan di hujung nanti akan diberikan kepada kita kejayaan, insya-Allah. Baik, seterusnya ayat ke-11. Kita tengok pada ayat ke-11. Allah menyatakan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin zi masqabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Maka tidaklah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Maksudnya Allah Ta'ala ingatkan kita lah kan, dengan apa yang Allah bagi ni, bukankah sebaiknya kita gunakan ini untuk kebaikan ya? Tahukah kamu apa yang dikatakan perkara yang mendaki dan sukar itu? Iaitu melepaskan hamba daripada perbudakan, atau memberikan makan pada hari kelaparan, ataupun diberikan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, ataupun orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang beriman dan saling berpesan ini adalah golongan orang kanan dan orang kafir pada ayat-ayat kami, maka mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Baik. Kalau kita lihat pada ayat ni, Allah menyatakan nak berjaya macam mana? Kan nak berjaya, maka hendaklah kita melalui satu perjalanan yang susah, yang sukar, iaitu kita ini dikatakan berikanlah makanan pada orang yang kelaparan. Berikanlah pembebasan kepada para hamba, ya. Dan di waktu itu disebutkan kita memberikan kelapangan dan kesenangan juga kepada orang miskin, ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah merupakan hubungan kita dengan manusia, ya. Kalau kita katakan nak membangunkan sebuah negara, dan ada perkara yang kita kena buat, jamin ekonomi rakyat. Kalau kita memerintah, ekonomi tak dijaga, barang makin naik, kita akan tengoklah ayat berontak macam mana, kan? Jadi di sinilah kalau kita nak asas dalam kita nak membina kejayaan hatta pada sebuah negara. Kalau kita katakan untuk diri kita, macam tu jugalah. Betul. Kan? Artinya kita memerdekakan kehambaan. Kehambaan tu maksudnya boleh jadi manusia yang menghambakan dirinya kepada dunia, kepada akhirat, untuk dia mengetahui paling tidak arti kehidupan. Ya, untuk dia tahu nilai kehidupan dia. Di situlah penting untuk kita faham, ya. Dan juga memberikan makan pada orang-orang yang dalam kelaparan pada hari-hari yang susah. Jadi ini semua adalah merupakan nilai-nilai yang baik yang perlu kita lakukan dalam kita nak mencapai redha Allah. Dan kadang-kadang nak mencapai kasih sayang Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok pada ayat ni, dia bukan hanya sekadar dengan solat, dengan kita melakukan ibadat, tetapi banyak dengan manusia. Kalau Syafiq tengok kan, dia katakan beri makan kepada orang yang susah, orang yang yatim, yang ada kerabat dengan kita. Betul. Kemudian kita melepaskan akan hamba daripada perbudakannya. Nak menunjukkan kepada kita, kadang-kadang ada yang dikatakan rahmat Allah Ta'ala ni pada benda-benda yang simple-simple yang kita buat, yang kita tolong orang. Yang kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu satu benda yang menjadi perkara yang Allah simpan nanti ke akhirat, hujah untuk selamatkan kita. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu orang datang pada kita kan, dia minta sedekah. Misal contoh, dia memang tengah susah. Janganlah ada satu sangkaan jahat, dia ni memang scammer, dia ni memang nak cari duit cara macam ni. Tak apa, jangan kita fikir macam tu. Bagi je lah. Dan tak miskin pun kita daripada apa yang kita bagi kan, RM2 ke RM5 ke kemampuan kita lah. Kita tak tahu benda tu mungkin sesuatu yang
memang dia betul susah, memang Allah Ta'ala uji dia dalam keadaan macam tu, tiba-tiba kita bagi, dia rasa syukur, dia doakan kita. Perkara tu nanti ke akhirat Allah buka balik. Mungkin ada benda kita buat salah, ada benda kita dosa yang kita tak sedar. Dengan asbab benda macam ni, Allah Ta'ala boleh ampunkan kita, angkat kita kan, boleh maafkan kita, boleh masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Kan kita tak tahu benda ni, rahmat Allah Ta'ala ni dia letak pada banyak benda lah. Dalam hadis cerita kan, orang yang bagi anjing dalam keadaan kehausan di tengah padang pasir pun sebab asbab tu je Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ada riwayat kata perempuan pelacur, ada riwayat kata lelaki kan. Jadi benda-benda macam tu lah yang kita katakan tadi, yang Allah boleh angkat darjat kita kan. Disebabkan perkara itu, datangnya rahmat Allah Ta'ala menyelamatkan kita nanti ke akhirat. Jadi itu yang kita naklah kan kalau boleh. Dan kalau dalam konteks negara lah kan, kita dapat lihat macam mana daripada ayat ini dalam nak membina negara, Al-Balad ni kan, dia mesti kita utamakan rakyat lah. Ada rakyat fakir miskin, ada rakyat yang ditimpa dengan kesempitan kehidupan, maka dilepaskan mereka itu, insya-Allah di situ dah nanti akan diberikan kebaikan kepada kita. Kan macam mana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam membantu Raja Mesir dalam memberikan penyelesaian kepada rakyat Mesir yang sedang dalam keadaan yang ditimpa dengan kemarau kan. Yang sebelum tu mereka tabungkan hasil makanan mereka. Dan waktu kejadian tu berlaku, bukan setakat Mesir saja makmur, negara-negara yang di luar juga boleh menumpang semua. Sebab tu saya teringat ada seorang ulama menyatakan di antara cara untuk kita itu menjaga sebuah negara, ya, kita kena jaga 5 perkara. 5 perkara. Pertama, dikatakan keadilan dan amanah para umara. Yang kedua, keilmuan para ulama. Yang ketiga, perjuangan para syuhada. Yang keempatnya adalah harta para agniya. Dan yang kelimanya, doa para fuqara. Pertama, keadilan dan amanah para umara pemimpin. Yang keduanya, kita katakan keilmuan para ulama. Yang ketiganya, darah para syuhada. Maksudnya perjuangan mereka yang kita kenang, pejuang-pejuang kita yang dahulu, dan kita teruskan perjuangan dia. Yang ketiganya, harta para agniya, harta orang kaya. Dan yang kelimanya, doa para fuqara. Jangan lupa ni. Ini penting ni. Sebab tu dalam pemerintahan Nabi SAW sangat jaga ni. Sangat jaga ni. Golongan ahli sufah ni sangat jaga. Sebab apa? Doa mereka itu dengan Allah Ta'ala tak ada hijab. Maka angkat tangan saja Allah kabul. Jadi 5 perkara ini penting dalam kita nak membangunkan sebuah negara. Jadi kalau kita lihatkan di sini daripada ayat ni, kita faham bahawa dalam konteks dirilah kita bila melihat perkara ni, nak berjaya itu kita kena melakukan hablum minallah dan hablum minnas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan orang-orang yang melakukan perkara ini, insya-Allah dia adalah daripada golongan kanan, iaitu golongan yang Allah berikan kepada mereka kebaikan. Sedangkan orang yang mengingkari perkara ini, mereka inilah golongan yang kiri, ya, masyamah alaihim narun muqsadah, dan mereka itu nanti di hari akhirat akan diberikan dengan azab yang dahsyat, yang azab yang berat, ya. Jadi kerana itu nak berjaya, ikutlah formula yang Allah bagi dalam surah Al-Balad ini, insya-Allah. Baik, saya serahkan balik kepada Syafiq untuk kita punya program tadabbur kita, insya-Allah. Itu dia kan, Doktor, kalau lihat di situ bagaimana surah ini begitu hebat menceritakan untuk kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat, dan bagaimana perjalanan kita ni adalah sebuah perjuangan kan, Doktor. Kita harapkan kalau kita bangunkan sesebuah institusi ke dalaman hidup kita ke, semuanya akan jadi baik. Saya nak tengok orang Suraya dia betulkan kita. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badai binasa. Terima kasih kepada orang Suria. Itulah orang Suria yang sudi komen tu. Kita macam cari ayat tu kan. Betul. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Betul lah. Sebab itulah perlu jaga semua adabnya, tata silanya kan. Jangan kita letakkan sewenang-wenangnya kan. Sebab Allah jadi kat kita ni hanya pinjaman, dan kita gunakan sebaik mungkin apa kelebihan yang Allah bagi ni untuk manfaat. Masya-Allah. Terima kasih banyak, Doktor, atas perkongsian. Kita
kita akan jumpa lagi untuk pertemuan rancangan tadabbur pada sesi akan datang lagi, Doktor. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi rancangan tadabbur. Ya Allah, yang like, komen, share. Terima kasih banyak-banyak tu. Okey. Dan juga anda boleh buat ulang kaji sama-sama di Facebook, di YouTube, ada di situ. Buat carian saja rancangan tadabbur, boleh sama-sama kita hayati lagi. Dan terima kasih yang mula komen daripada awal tadi sampailah ke penghujung pertemuan kita. Masya Allah, ramai yang komen macam-macam nota-nota penting yang dititipkan di situ. Moga dapat beri manfaat untuk kita semua. Okey. Dan sehingga waktu ini pertemuan kita untuk rancangan tadabbur. Jumpa lagi dan untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Cinta sebelum bertemu, berapa jaraknya? Malamku gelap, tiada teman bicara. Melerai resah, berubah gundah jiwa. Hatiku pilu kerana jauh darimu. Semua tak tahu, aku rindu. Ada dia yang menantiku, sabar menunggu dari dulu. Tak belum kan ada yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada
IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, tune in I. IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Melaka 89.5. Masjid Bandaraya Kuching. Masjid Bandaraya Kuching Sarawak merupakan masjid pertama yang dibina di Bandar Kuching. Dirasmikan pada 20 September 1968 oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Masjid Bandaraya Kuching boleh menampung sekitar 4,000 orang jemaah dalam satu masa. Berkeluasan seluas 4 hektar, reka bentuk bangunan masjid ini mirip seperti bangunan di zaman dinasti Mughul India. Uniknya, Masjid Bandaraya Kuching dikelilingi makam penganut agama Islam sejak awal penubuhannya. Tapaknya yang terletak di atas bukit dan berhampiran dengan tanjung sungai amat bersesuaian dan strategik. Ia juga merupakan masjid pertama di Bandar Kuching yang dibina pada tahun 1847 oleh Datuk Patinggi Ali. Assalamualaikum. Apabila dikatakan wanita, tak akan mula lari untuk fokus pada kecantikan, luaran dan dalaman. Tak kiralah berapa usia sekalipun, nalurinya memang begitu. Wanita apabila mencecah usia 40-an akan mula merasai perubahan yang sangat ketara berlaku pada diri, emosi dan juga fizikal. Sedar atau tidak, ia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia merupakan satu cabaran apabila waktu ini kulit akan jadi sangat kering, berkedut, kulit wajah akan berjeragan, akan melendut atau jatuh. Tekstur kulit jadi lebih kasar. Emosi mula terganggu, berlakunya mood swing, kejap sedih, kejap gembira, suka menyendiri, kerap termenung, ada kala marah dan sensitif tanpa sebab. Malah, metabolisme semakin menurun. Apabila usia kita meningkat, masalah kesihatan pula datang satu persatu. Ini semua disebabkan oleh hormon estrogen yang mula menurun. Hormon ini sangat penting untuk wanita bagi mendapatkan kulit, emosi, fizikal dan juga dalaman serta luaran yang sihat dan seimbang. Puan-puan yang dirahmati Allah, usia akan datang tanpa kita minta. Namun, kita boleh bantu untuk tidak alami semua simptom tersebut yang boleh mengganggu kehidupan kita. Alhamdulillah, awet muda Go dari Puteri Alia telah banyak membantu ramai wanita untuk kembali ceria, bahagia dan yang paling penting lebih yakin menjalani hidup walau berapa pun usia kita. Kesihatan dan kecantikan adalah tanggungjawab kita sendiri. Dengan satu tindakan kecil mampu merubah kehidupan lebih membahagikan untuk diri dan keluarga. Untuk kami bantu, boleh hubungi kami di nombor 010 400 7232 atau 019 221 7232. Follow kami di TikTok Founder of Puteri Alia ataupun IG Puteri Alia dan Facebook Puteri Alia HQ, insya-Allah. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak